ありがとう君がいてくれて本当よかったよどんな時だっていつも笑っていられる例えば離れていても何年経ってもずっと変わらないでしょ私たちベストフレンド好きだよ Saya akan menerangkan berkenaan dengan norma dan sosial yang diamalkan oleh negara Jepun. Seperti yang kita tahu, negara Jepun ini adalah sebuah negara yang hebat dan maju. Hal ini kerana rakyat di sana memainkan peranan penting dalam memajukan negara, manakala pemimpin pula sebagai penunjuk arah masa depan, tapi rakyat yang merealisasikan arah yang ingin ditujui. Antara norma dan sosial yang diamalkan oleh negara Jepun adalah berkenaan dengan kerajinan rakyat Jepun tentang waktu pekerjaan mereka. Contohnya, negara Jepun ini memerlukan masa hanya 9 hari untuk menyiapkan sebuah kereta, manakala negara lain pula memerlukan masa selama 47 hari untuk menyiapkan sebuah kereta yang mempunyai nilai yang sama. Terusnya adalah berkenaan dengan sikap rakyat Jepun yang sentiasa menepati masa dan bertimbang rasa dalam setiap sesuatu perkara. Mereka sangat menepati masa sehingga tiada waktu untuk melepak dan sentiasa bertimbang rasa, yang menyebabkan perkara yang mereka lakukan itu akan memberi manfaat kepada orang lain. Samping itu, sejak dari kecil, masyarakat Jepun ini dididik untuk sentiasa mempunyai perasaan atau sentiasa mempunyai sikap tidak mudah berputus asa. Rakyat Jepun ini diajar untuk berdikari dan pendidikan negara mereka membentuk rakyat untuk berdikari pada usia muda, yang memudahkan mereka untuk mencapai sesuatu pada masa akan datang. Akhir sekali, masyarakat Jepun ini mengamalkan hidup yang sederhana, iaitu mereka tidak mengeluarkan pembaziran atau tidak melakukan pembaziran dalam perbelanjaan seharian mereka. Mereka juga tidaklah terlalu berjimat, iaitu mereka juga mementingkan kualiti dalam setiap apa yang mereka inginkan. Tetapi kesederhanaan itu adalah penting bagi mereka. Sekian, itu sahaja daripada saya. Okey, cabaran yang dihadapi oleh wanita Jepun dari aspek kerjaya ialah diskriminasi terhadap isu gaji yang rendah di dalam pekerjaan. Hal ini kerana dikatakan menurut World Economic Forum pada tahun 2020, Jepun adalah sebuah negara yang ke-121 daripada 153 buah negara di dunia ini yang mempunyai indeks juran gender. Selain itu, wanita Jepun juga selalunya mendapat peluang pekerjaan sambilan maupun pekerjaan yang mempunyai tahap gaji yang rendah sahaja. Ini kerana ianya akan menambahkan lagi depresi ataupun tekanan, lebih-lebih lagi apabila mereka sudah mempunyai anak. Oleh itu, bagi kalangan wanita bergelar ibu tunggal pula, menurut Inazaki Seiichi, iaitu profesor dari International University of Health and Welfare, menurut beliau, kadar kemiskinan bagi wanita yang lebih tua akan meningkat lebih 2 kali ganda untuk 40 tahun yang akan datang, di mana nilainya pada ketika itu adalah mencecah sehingga 25%. Khususnya bagi wanita yang belum berkahwin pula, dianggarkan lebih kurang 50% kadar kemiskinannya. Menurut daripada kajian yang telah dibuat, dianggarkan wanita Jepun akan kehabisan duitnya pada tahun 20 akan datang sebelum mereka meninggal dunia. Seterusnya, yang kedua, bagi cabaran yang dihadapi dari segi pendidikan wanita Jepun pula, menurut sejarah, pada zaman Tokugawa pada tahun 1603 sehingga 1868, wanita Jepun mengalami pelbagai diskriminasi, khususnya pada bidang pendidikan. Tokugawa yang menganut sistem feudal pada zaman tersebut yang mempengaruhi struktur dan keadaan masyarakat serta bidang pendidikan itu sendiri. Pendidikan di zaman Tokugawa diaplikasikan di dalam bentuk ketenteraan, sehingga pendidikan untuk golongan wanita Jepun ketika zaman itu sangatlah kurang.
Walaupun ada pendidikan untuk wanita Jepun pada zaman itu, namun ianya hanyalah terbatas kerana setiap pendidikan yang diberikan itu hanyalah oleh ibunya sendiri sahaja. Hal ini berbeza dengan sistem pendidikan di negara Jepun sekarang, kerana sistem pendidikan di Jepun sekarang adalah lebih bersifat moden. Hal ini dimainkan kerana pendidikan di Jepun kini lebih terbuka dan meliputi semua rakyat tanpa mengira bangsa, agama, jantina, status sosial, kedudukan ekonomi dan juga status keluarga. Sehubungan dengan itu, pada zaman kini, wanita Jepun berupaya untuk mendapat tahap pendidikan yang tinggi dan memainkan peranannya di dalam hal-hal kemasyarakatan. Kali ini, saya akan menerangkan beberapa langkah yang perlu dijalankan bagi menangani cabaran yang dihadapi oleh kaum wanita dalam pembangunan kerjaya mereka. Tapi, sebelum itu, pasti semua tahu akan gender, di mana gender ini merupakan suatu komponen yang begitu penting dalam pembangunan ekonomi dan negara. Namun, wanita pada hari ini dibelenggu dengan pelbagai cabaran yang menghalang pembangunan kerjaya mereka, terutamanya di negara Jepun. Golongan ibu tunggal terutamanya terkesan dan sukar untuk mendapat tempat dalam pekerjaan, dan juga wanita yang bekerja tetapi diberi dengan gaji yang begitu rendah. Oleh sebab itu, terdapat beberapa langkah atau polisi yang perlu dilaksanakan bagi menangani cabaran yang dihadapi oleh golongan wanita dalam isu gender ini. Yang pertama, mewujudkan satu kerangka undang-undang bagi mempertahankan hak wanita supaya bergiat aktif dalam bidang kerjaya dan politik. Yang kedua, mengenakan denda dan hukuman kepada syarikat yang menganiaya wanita dari segi pemberian gaji yang sedikit, kerja yang melampau. Yang ketiga, menggalakkan pemberi khidmat bantuan guaman untuk meningkatkan dan memperluaskan perkhidmatan pekerjaan kepada wanita yang memerlukan. Seterusnya, yang keempat, memberi khidmat nasihat kepada golongan yang selalu menjatuhkan dan menganiaya hak wanita. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan kepada wanita bagi mencegah keganasan dan penindasan kepada kaum wanita. Yang terakhir, memberi ruang dan peluang kepada kaum wanita untuk menceburi bidang pendidikan pada peringkat tinggi dan juga pekerjaan. Langkah yang telah disebutkan tadi haruslah dilaksanakan dengan lebih sistematik dan efisien oleh pihak yang berautoriti supaya tiada masalah yang timbul dalam pembangunan gender wanita dalam pekerjaan di negara Jepun terutamanya. Di negara Jepun, kita semua sedia maklum bahawa di negara Jepun ni sangatlah terkenal dengan disiplin dalam etika kerja, sangatlah komited dalam kerja, sehingga ramai yang mengalami gangguan mental seperti kemurungan disebabkan kerja-kerja yang banyak dan polisi-polisi yang dibuat oleh kerajaan. Polisi-polisi yang ada di Jepun yang dibuat oleh kerajaan Jepun antaranya adalah kaki tangan wanita atau pekerja wanita wajib memakai kasut tumit tinggi. Pada hari ini kita dapat lihat memakai kasut tumit tinggi adalah perkara yang wajib kepada mereka yang tengah mencari kerja ataupun mereka yang sedang bekerja di dalam syarikat-syarikat di Jepun. Ini telah membuat kaki tangan wanita protes dan timbul rasa tidak puas hati dengan undang-undang yang dibuat oleh kerajaan dan meminta undang-undang kerajaan mengharamkan majikan daripada memaksa wanita memakai kasut tumit tinggi sebagai satu diskriminasi dan gangguan seksual. Selain itu, polisi-polisi yang dibuat oleh kerajaan Jepun untuk wanita adalah wanita Jepun dilarang memakai cermin mata ke tempat kerja. Alasan-alasan yang digunakan oleh sesetengah syarikat di Jepun yang melarang pekerja mereka untuk memakai cermin mata adalah kerana ia akan membuatkan pelanggan berasa tidak selesa. Sebagai contoh,
pekerja di restoran telah memberitahu bahawa majikannya telah berulang kali melarangnya untuk mengenakan cermin atas alasan tidak sopan dan tidak sesuai digayakan dengan kimono. Larangan ini dikenakan ke atas kaum wanita sahaja. Ini merupakan satu diskriminasi terhadap kaum wanita, dan dalam pada itu ada yang menyatakan mereka tidak selesa dengan mengenakan kantar lekap kerana boleh mengakibatkan pelbagai jangkitan dan sebagainya. Dan selain itu juga jika memakai cermin ini menjadi satu masalah kepada wanita, seharusnya larangan ini turut dikenakan kepada kaum lelaki juga. Ini saya nak terangkan pasal penambahbaikan terhadap langkah-langkah atau polisi yang telah ditetapkan. Okey, yang pertama adalah memastikan undang-undang mempertahankan hak wanita supaya bagi aktif dalam bidang kerjaya dan politik. Itu langkah pertama. Penambahbaikan yang boleh dibuat adalah penambahbaikan dalam memastikan undang-undang tersebut atau pihak berkenaan haruslah memastikan undang-undang atau polisi yang dijalankan berhasil dan juga berjaya. Okey, mewajibkan semua golongan wanita melibatkan diri dalam bidang pendidikan supaya tidak mudah ditindas. Okey, langkah seterusnya adalah memberi nasihat kepada golongan yang menjatuhkan dan aniaya hak wanita. Penambahbaikan yang boleh dibuat adalah jika nasihat tidak memberikan apa-apa kesan kepada si pelaku, seharusnya pihak berwajib harus meminda satu undang-undang khas untuk memberikan pengajaran kepada si pelaku. Okey, seterusnya adalah pihak berkenaan boleh menubuhkan satu persatuan atau kelab khas untuk golongan wanita yang tertindas supaya mereka merasakan ada yang membela mereka. Okey, langkah yang terakhir adalah meningkatkan pengetahuan kepada wanita bagi mencegah keganasan kepada kaum wanita. Okey, menubuhkan satu institusi khas kepada wanita yang terlibat, memberikan pendedahan kepada wanita yang terkesan dengan keganasan rumah tangga. Contohnya, memberikan semangat dan idea untuk mereka membela diri di saat mereka terancam. Okey, sekian, terima kasih.